memberikan beberapa kesan positif dan negatif. Pertama, positifnya mungkin mak bapak akan ambil perhatian anak-anak jaga, mungkin takut sungguh pengaruh murtad. Negatifnya ialah golongan orang-orang yang nak teringin nak masuk Islam akan kata nak masuk Islam apa pun dok keluar. Dan mungkin melemahkan semangat agama, dan mungkin memberi peluang kepada pejuang-pejuang yang bercakap berhubung dengan hak asasi untuk menuntut keizinan menukar agama dengan mudah, kerana ini bukan isu Lina Joy, ini bukan isu seorang dua, ini isu puluh ribu orang murtad. Jika perkara ini terus diangkat, kita bimbang ia menjadi suatu tekanan kepada masyarakat Islam. Itu negatifnya. Saya sebut dah yang positif dia tadi. Itu negatifnya. Maka cerita tentang seruan kepada Kristian, kenapa timbullah masyarakat kita. Semuanya lambang kepada orang Islam yang tipis akidah, dan saya tidak mau menafikan kata tak ada orang murtad, ada orang murtad. Tapi tuan-tuan kalau jumpa satu orang nampak pakai subang, jalan henggok-henggok, macam dengan perangai Mak Saleh, rambut dia bubuh merah, cakap orang putih, tak aku 2-3 hari ni Melayu aku dah tak reti dah tau. Belagak kami, grammar salah. Kemudian tuan-tuan, aku ingat dia ni murtad, aku ingat. Boleh ataupun tidak dari segi syarak? Tak boleh. Kemungkinan dia murtad sungguh, tapi syarak kata tak boleh. Sebab berapa kaedah yang semua tuan-tuan tahu. Pertama, syarak menyebut al-aslu bara'atu zimmah atau al-bara'ah al-asliyah. Asal seseorang dianggap tidak bersalah sehingga dia dituduh bersalah, terbukti bersalah. Kita kata dia murtad, kita tak ada bukti dia murtad, kita tak boleh. Sehingga terbukti, kita ada bukti dia. Tuan-tuan kita bawa kepada orang ke mahkamah, kita tuduh dia mencuri. Kemudian hakim kata pada dia, awak buktikan awak tidak mencuri, mati dia. Dia yang akan kata, buktikan saya mencuri. Jadi kita tak boleh suruh dia. Satu orang dituduh di mahkamah Islam, dia tak salat, salah di mahkamah Islam, dia Muslim. Hakim kata, buktikan awak salat. Macam mana? Dia yang kata, buktikan awak tidak salat. Buktikan saya tak salat. Awak buktikan tuduhan awak kata saya tak salat. Tuan-tuan faham kaedah? Orang bawa kita pergi ke mahkamah, tuduh kita berzina. Auzubillah. Kita kata saya tak berzina. Hakim kata pada, buktikan awak tidak berzina. Mati kita. Kita yang kata kepada orang yang tuduh, buktikan saya berzina. Ini dia panggil al-aslu bara'atu zimmah, al-bara'ah al-asliyah, kaedah agama. Kemungkinan dia berzina sungguh kita tak tahu, tetapi dari segi hukum tak boleh, tak boleh. Dua, kita tahu dari segi kaedah, semua tuan-tuan tahu, al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin tidak boleh dihilangkan oleh syak. Tuan-tuan tadi salat maghrib, tuan-tuan ada wudu, tuan-tuan datang mendengar ceramah pada malam ini, kemudian tuan-tuan syak, aku ni batai ke tak batai, kita tahu, ada wudu ke tak ada, tahu. Di atas kaedah syarak, tuan-tuan dianggap berwudu kerana tuan-tuan tadi memang yakin berwuduk, sebab tuan-tuan sembahyang maghrib semua tadi memang yakin berwuduk. Tuan-tuan syak, mungkin aku batal. Syak itu tidak boleh membuang ataupun menghapuskan yakin. Tuan-tuan keluar daripada bilik air, tuan-tuan ambil nak solat, aku ambil air mayang ke tak tadi. Tuan-tuan dikira tidak ada wuduk, sebab yang yakinnya tuan-tuan tadi tak ada wuduk, tuan-tuan masuk bilik air, tuan-tuan syak, kemungkinan tuan-tuan mengambil wuduk. Jadi yang asal yang yakinnya apa? Seseorang yang asal apabila kita yakin kata dia Islam, tidak boleh dituduh menjadi kafir, melainkan setelah terbukti dengan yakin juga dia telah melakukan kerja-kerja kufur.
Kan saya nak bela siapa? Tuan-tuan dengar satu, dia pergi ke satu kes. Dia mesti berdasarkan yakin. Jika hal ini tidak dibendung, nanti ramai orang akan main tuduh menuduh di atas. Aku tengok anak hang lah ni, cuba cek, aku rasa dia masuk Kristian. Oh, dia buat macam tu kalut kita. Hang jumpa anak hang lah, tak ada Kuala Lumpur. Aku ingat anak hang masuk Hindu ke pasal. Oh, dah cakap elok-elok sikit. Aku rasa dia masuk Hindu, cuba hang cek. Benda ni tak boleh main rasa-rasa. Kalau orang kata, ni aku dengar daripada kata hang kahwin dua betul ya. Tak cakap elok gitu, dengar kat bini aku perempuan. Tu cerita lain, kahwin dua. Kalau dia kahwin sungguh pun tak ada masalah. Ni aku dengar kata hang murtad tu ya. Yang ni jangan main. Ini bukan kes kahwin dua, ini murtad. Ini murtad. So kes murtad ni, saya belum nak masuk isu azam mansur. Saya nak cerita kaedah. Tuan-tuan semua, please, jangan main tuduh murtad. Tuan-tuan semua tahu hadis Muslim, Usamah bin Zaid angkat pedang macam ni dalam perang, tengah perang. Kau tahu tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di medan perang, dia tengah perang. Usamah bunuh dia. Apa Nabi kata? Nabi bantah hal ini. Aqatalta man qala la ilaha illallah. Engkau bunuh orang yang nyebut la ilaha illallah. Kata Usamah, innama qalaha khaufan min silahi. Sesungguhnya dia kata benda tu kerana dia takutkan pedangku. Pasal apa dia tak kata awal kalau nak masuk Islam, hang main perang Islam pasal apa? Ni belah orang angkat pedang hang gaya nak kena hang kata. Nabi kata asyaqaqta qalbah, engkau belah dada dia. Dia kata Rasulullah, dia kata tu tujuannya nak selamat diri. Hang belah dada dia. Nabi tanya. Dah aku tahu Nabi, dia kata ni semata-mata. Apa yang akan kau lakukan di hadapan Allah dengan la ilaha illallah dia? Rasulullah tak benarkan. Kes ni lagi berat. Pi perang, bukan kata hang cakap elok okey. Okeylah aku mengucap. Dok. Perang, angkat pedang gaya nak kata asyhadu an la ilaha illallah. Memang nampak pun memang macam sama kata tu betul ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan membunuh orang yang menyebut la ilaha illallah. Kerana asalnya sesiapa yang menyebut la ilaha illallah, dia diiktiraf oleh sebagai muslim. Kalaupun dia murtad, dia kufur, dia bohong, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jal, dan dia dikira murtad di sisi Allah. Dan seperti mana saya sebut tadi, betapa ramai orang yang dianggap murtad di sisi Allah. Islam di sisi kita, kita hukum yang zahir, Tuhan uruskan yang batin. Mungkin kita balik di akhirat dia neraka kekal abadi, tapi di sisi kita, kita kena hukum berdasarkan kaedah, supaya kita tak jadi qadhi yang masuk neraka tadi. Mesti menghukum berdasarkan kepada kaedah. Hadirin dan hadirat sekalian, ini secara umum. Baliklah kepada cerita murtad di Malaysia. Cerita murtad-murtad ni banyaklah. Kita pun memang sensitif dengan kes ni, dan kita memang menganggap orang Islam mesti sensitif, dan usaha da'ayah untuk menggugat agama ni memang ada.